الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Amin. Jadi Alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lamanya kita panjatkan syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih memilih kita untuk memanjangkan usia dan umur kita. Hari ini berapa Ramadan? 7. Pasti ke 7? Nampak yakin jawapan tu. Maka Alhamdulillah hari ini 7 Ramadan. Pejal celik seminggu dah kita menyambut bulan Ramadan, ataupun orang kita panggil bulan puasa. Maka kalau tuan-tuan perasa tak perasa, paling kurang bagi diri hamba lah. Hamba rasa Ramadan tahun ni rasa macam laju, sebentar dah. Rasa macam seakan-akan baru semalam bulan Syaban lagi. Hari ni Ramadan dah. Lepas hari ni 7 Ramadan dah. Maknanya masa tu berjalan dengan laju sekali. Maka ada dikatakan bahawa masa ni jalan laju bila kita berada pada akhir zaman, yakni hilangnya keberkatan masa. Jadi maksud dia apa tuan-tuan? Maksud dia kita kena ambil kesempatan yang kita ada tu untuk guna sebaik mungkin selagi mana masa tu ada, supaya mana masa hak jalan laju tu ada benda kita boleh buat. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 2 nikmat yang manusia ghaflatani, maknanya manusia seni teringat pada 2 nikmat ni. Yang pertama sekali nikmat kesihatan, dan yang kedua nikmat masa lapang. Kalau kita ingat 2 nikmat ni, kalau kita ada, kita tak serah. Tapi kalau tak ada, baru kita cari 2 nikmat ni. Contohnya lah ni kesihatan. Dah, musim-musim Covid ni, walaupun Covid kau surut dah, tapi ada lagi. Masa kita sihat, kita rasa macam biasa lah. Kesihatan ni, hak saya lah, rasa lagu tu. Tapi bila mana kesihatan tu hilang, kita rasa Allah, sayanya sakit dah, contohnya. Maka gitulah juga nikmat masa. Ketika mana kita ada, kita rasa macam benda tu biasa. Tapi kalau tak ada, maka kita rasa sangat rugi. Maka Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kerana kita ni antara orang yang Allah pilih. Sebab kalau kita tengok ramai orang hak dia rancang dah apa dia aktiviti dia bulan Ramadan. Bahkan bukan setakat Ramadan, lepas daripada Ramadan. Lepas Ramadan ni bulan apa? Syawal. Hak ni mesti semua orang ingat. Habis-habis lepas Ramadan, Syawal mesti ingat. Terutama 1 Syawal. Jadi mungkin setengah orang tu dia rancang dan nak buat gapo. Raya pertama, raya kedua, raya ketiga, sampai raya ke-31. Nak buat gana mungkin 2 tahun dah pokok ni. Dah 2 tahun dah tak boleh buat, maka kali tahun ni kita kacau molek. Biar anak hari ada aktiviti. Tapi sayang 1000 kali sayang tak ada temu dengan Ramadan tahun ni. Tapi kita ni walaupun mungkin tak rancang pun, jumpa pula dah boleh puasa. Dah. Baru nak start makan molek, boleh pergi restoran, boleh buffet, kena puasa pula dah kita contohnya. Tapi temu dengan Ramadan, maka nak katanya kita ni antara orang yang Allah Ta'ala pilih untuk bersama dengan Ramadan. InsyaAllah pada pagi ni, sebagaimana masjid-masjid lain juga, kita akan kecek sikit sebanyak berkenaan dengan Ramadan. Di mana Allah yang raham Tok Guru dulu, kalau sebut bulan puasa, dia marah. Kata mana sebut bulan puasa, lebih tepatnya bulan Ramadan. Bapa kita tak molek sangat kalau sebut bulan puasa, walaupun rasa sini sebut bulan puasa belaka, dak termasuk amal sendiri. Bapa tu rasa kalau sebut bulan puasa ni tak berapa jejak dengan bulan Ramadan. Sebab kalau sebut puasa ni kita nampak
Nampak lapar? Tak. Nampak tu dulu mula-mula sekali. Nampak lapar dulu. Walhal hak sebenarnya Ramadan tu luas lagi daripada lapar. Bukan setakat lapar, tapi dia merangkumi lagi benda-benda hak lain. Di mana kalau mau tanya tua-tua lah, kalau sebut bulan Ramadan ni, gapo dia ayat Quran hak kita nampak. Hak mula-mula sekali kalau sebut bulan Ramadan, ayat gapo hak litah dalam kepala kita. Inna a'tainaka. Ada ni. Atau hafal lah kadang. Ayat gapo hak litah dalam kepala kita kalau sebut bulan Ramadan? Surah Al-Baqarah. Ada orang sebut dah. Maknanya habis-habis kita nak ingat juga ayat daripada surah Al-Baqarah. Ada nak ayatnya hebat kat dia. Lah orang masih dulu ni dah insya-Allah. Iaitu ayat yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa dia maksudnya? Kita tanya Tok Bila pagi ni. Apa dia maksud ayat tadi? Kalau kita dah dengar semua. Mungkin kalau sambut Ramadan 60 tahun duk ulas semua ayat tu dah nak tahu. Dak siaran ulangan. Jadi apa maksud ayat tu sebenarnya? Wahai orang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu daripada kamu. Bapa supaya kamu bertakwa. Ayat ni merupakan ayat yang cukup ringkas tapi padat. Sebab apa? Sebab dia bagi makna kepada keseluruhan puasa kita. Mungkin ada orang ni dia puasa, warna je puasa je. Kita kecil manis kita 20 semua. Dah habis 19 tu habis terik tu 19 tu. Kalau dak 25. Dah. Jadi tahun ni puasa ni 10 lah kali. Jadi tu niat dia. Ataupun mungkin setengah orang doktor kata kita ni ada satu penyakit obesity. Dia kata obesity ni kena turun berat badan 10 kilo dalam masa 6 bulan. Maka Ramadan tahun ni kita kacau we turun berat badan. Maka tu niat dia puasa, nak turun berat badan. Tapi sebenarnya Allah ayat kepada kita tujuan kita puasa untuk mencapai apa? Ketakwaan kepada Allah. Baik. Ayat ni ada banyak tafsir ulama. Dan hari ni apa kongsi satu tafsiran hak amal kira cukup menarik buat kita semua. Baik. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata Ibnu Mas'ud tak silap hamba, bila mana Allah sebut wahai orang-orang yang beriman, kita kena bagi perhatian lebih ataupun kita kena hala sikit pada kita. Bila mana Allah sebut ya ayyuhallazina amanu. Apa tu? Sebab ya ayyuhallazina amanu tu merujuk kepada siapa? Merujuk kepada kita. Maknanya ayat tu untuk kita. Maka contohnya ginilah. Lah ni ada orang ada telefon belakang tak? Ada orang tak ada WhatsApp. Mungkin tuan-tuan lagi pandai daripada hamba main WhatsApp lagi, tak tahu tak? Boleh upgrade dan sebagainya. Katakanlah tuan-tuan separuh hari tu pergi Gua Musa. Gua Musa tak ada lain. Balik di Lunde nak semaya Zuhur sini, buat masuk Messi. Masuk dekat 60 Messi. Orang suruh tu dah maknanya bawah sikit pada YB. Orang kanan lah kira dah. Orang kanan tok ngul. Masuk 60 mesej. Ada mesej personal, ada mesej group. Tuan-tuan tengok mesej personal dulu ke tengok mesej group dulu? Bunyi slow dah. Personal. Buat apa tengok mesej personal dulu? Tak tengok mesej group. Personal tu untuk diri sendiri. Bisa untuk bila London. Masya-Allah. Jadi mesej personal tu untuk diri kita sendiri. Sebab kita tahu mesej tu untuk diri kita. Sebab tu kita tengok personal dulu. Kadang-kadang group tu pakai ri gitu je. Tak tahu apa dia ada royak. Maka gitulah Al-Quran. Bila mana kita rasa dia untuk diri kita, kita akan ambil perhatian. Kita akan tengok molek dan kita akan tengok nak beramal lagu mana dengan ayat ni. Sebab apa? Sebab kita tahu dia untuk diri kita. Maka gitulah bila Allah kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dia sebenarnya untuk diri kita. Ni kita kata orang beriman ni siapa? Untuk iman. Untuk iman subuh tadi. Untuk iman subuh tadi, untuk iman masjid ke untuk iman tarawih? Untuk iman masjid. Masya-Allah. Bacaan yang baik, hukum tajwid yang baik. Alhamdulillah. Surah apa tadi? As-Saffat. Jadi kita rasa untuk diri kita. Kalau kita rasa ayat tu untuk Imam, untuk Bila, untuk AJK,
untuk pemimpin ataupun untuk sahabat Nabi, kita tak seru untuk diri kita. Tapi kalau kita seru untuk diri kita, kita akan pasal telinga dan kita akan mula bagi perhatian. Maka gitu permulaan untuk ayat ni. Bila mana kita rasa ayat tu untuk diri kita, baru kita tengok Allah ni nak ayat gapo kita lepas daripada tu. Maka Allah ayat kutiba alaikumus siyam. Kutiba ni daripada bahasa Arab, maknanya ditulis, daripada kataba, maknanya tulis, menulis, telah ditulis. Ditulis tu maknanya diwajibkan. Kutiba ay furida, maknanya diwajibkan. Diwajibkan ke atas kalian orang beriman, bukan orang lain, kita lah, kita ambo. Diwajibkan ke atas kita untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas Bani Israel, iaitu umat terdahulu. Kata ulama, di dunia ni ada 3 ibadat hak paling lama. Maknanya bukan kita buat, sebelum kita ada orang buat. Maknanya kita bukan hak mula-mula buat. Jangan bimbang. Takut ada orang mikir kata, boleh ke kita puasa ni tak? Kan mati sekat jalan nama ke. Kau main mikir lagu tu. Sebab apa? Sebab kita bukanlah orang pertama puasa. Jadi yang pertama ibadat puasa, antara ibadat paling lama. Yang kedua ibadat haji. Ibadat haji pun ibadat paling lama kata ulama. Dan yang ketiga ibadat kurban. Kurban, haji, puasa. Benda ni bukan benda baru buat, tapi telah dibuat oleh umat-umat terdahulu daripada kita. Maka apa dia tujuan kita puasa? La'allakum tattaqun, untuk mencapai ketakwaan kepada Allah. Jadi tu sebenarnya makna puasa. Tu objektif puasa. Oh gitu ke ustaz? Oh gitu. Saya puasa 25 tahun dah, tapi tak tahu pula nak mencapai takwa. Maka hari ni pecah rahsia. Tak, objektif kita puasa untuk mencapai ketakwaan. Bukan kita kata, tapi takwa ni apa dia sebenarnya takwa ni? Sekali dengar bunyi macam kuih, ada kuih nak bak aku Kemboja, ada 2 jenis aku. Takwa, ada kuih nama takwa contohnya. Jadi takwa ni sebenarnya benda yang banyak dah dibincangkan oleh ulama. Dan kita sebenarnya kita biasa dengar perkataan takwa. Bila biasa kita dengar perkataan takwa? Ittaqullah, adanya pihak ya. Alhamdulillah. Dari takwa ni orang Islam, kalau mazhab Syafi'i, paling kurang seminggu sekali kita kena dengar perkataan takwa. Kalau tok khatib tak ayat ittaqullah, tak sah khutbah pada minggu tu. Mungkin ada report ke majlis lah dan sebagainya. Mazhab Syafi'i lah. Pada nak ayatnya besarnya takwa, seminggu sekali tok khatib akan peringat orang lelaki berkenaan dengan takwa. Tapi persoalan dia apa dia sebenarnya takwa ni. Ulama kata takwa ni ada definisi kira-kira 80 makna. Banyak kat dia 80 ni. Nak bila tak cukup jari. Mana banyaknya perkataan takwa. Tapi kesimpulan mudahlah. Amo sebut untuk kita mudah faham. Takwa ni ialah kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Takwa ni kerana tuan-tuan menjadi hamba Allah yang lebih baik. Mana kalau kita tahun lepas kelas C contohnya, dia puasa tahun ni kelas B, tahun depan kelas A, hak tahun depan selagi A capuk contohnya. Jadi dia gerak semua, dia tidak statik. Itulah makna takwa. Maksudnya apa tuan-tuan? Bila kita nak ukur Ramadan ataupun puasa dengan diri kita, kita tidak ukur dengan orang lain. Jangan banding dengan Tok Imam contohnya. Kita ni nak banding puasa kita dengan puasa Tok Imam contohnya. Jangan gitu. Tapi kita banding puasa kita dengan puasa kita tahun lepas. Kita banding Ramadan kita dengan Ramadan kita pada tahun lepas. Gitu cara dia. Dan kalau kita berjaya buat lagu tu, berarti kita berjaya mencapai maqasidus siyam ataupun maksud berpuasa, iaitu menjadi hamba Allah yang lebih baik ataupun yang bertakwa. Amba bagi contoh hak praktikal. Contohnya tahun lepas musim PKP. Musim PKP ni kita sibuk ke kita tak sibuk? Tak sibuk ni. Kecuali kalau ambang mungkin kau sibuk kan. Tapi golik-goliknya kita tak sibuk. Bapa tak sibuk sebab banyak masa duduk di rumah. Kita kata. Katakanlah tahun lepas walaupun duk main sibuk juga, sibuk duduk rumah. Khatam Quran tak ada contoh dak. Moga duk main stres PKP, duk main fikir pasal PT dan sebagainya. Separuh Quran yang dah habis tahun lepas contohnya. Maka tahun ni kita azam, kita kaca suruh habis sekali paling kurang bulan Ramadan.
Gitu contoh. Ataupun tahun lepas muka kata payah pergi masjid nak sedekah online tak percaya, takut scammer. Muka dah bilang zaman scammer. Lepas tu mari Ramadan tahun ni biar sedekah nak hari. Contoh. Ataupun tahun lepas kita tak ajar buat qiyamul lail. Qiyamul lail tu pakai dengan pengumuman. Ndak mari pengumuman WhatsApp. Bagus ni WhatsApp dah. Peringatan semua. Tazkirah nak pagi ada. Marilah kita berqiyamul lail. Ndak ada dengar. Okeylah screw gitu dah. Tahun lepas. Tahun ni biar kita boleh qiyamul lail. Kalau tahun lepas kita baca Quran saja, tahun ni biar kita faham makna bacaan Al-Quran. Dan boleh difahamkan depan ni dekat Open University tu ni. Depan Open University tu ada daurah tafsir. Betul ke? Boleh faham kan? Ada daurah tafsir nak hari benar. Mak dekat menang rumah tuan-tuan ni. Hamba rasa sini ni walik-waliknya orang dah belakang ni. Alhamdulillah. Dan depan tu ada daurah tafsir tiap-tiap hari oleh Ustaz Muhammadi. Mengajar sini juga. Ustaz Muhammadi 8.30 sampai 9.30 sampai 11.30, pukul 4 sampai 6 petang. Jadi nak kata tu cadangan lah untuk kita tambah baik Al-Quran kita sekaligus menjadi hamba Allah yang bertakwa. Baik. Jadi tu konteks sok praktikal. Maknanya kita ukur diri kita tahun lepas kita buat gapo. Tahun ni kita buat kau molek lagi. Tahun lepas molek dah. Tahun ni lagi molek. Gitu. Kalau kita berjaya buat gitu, maknanya kita telah bertakwa kepada Allah. Baik. Mungkin ada orang kata, tapi ustaz, manusia ni dia tak sempurna. Ada salah silap, ada kesalahan, dia kata. Memang betul. Sebab kita ni manusia, ada kesalahan, ada salah dan silap. Sebab tu kita boleh buat molek sama. Supaya setengah orang dia kata, warna awak tak pakai tudung ataupun tak tutup aurat. Biasalah manusia ni tak sunyi daripada salah dan silap. Biasa kita jawab pada dia. Maka kita kata baguslah mengaku lagu tu. Maknanya boleh ada ruang untuk penambahbaikan. Maknanya boleh tambah baik semua dari semasa ke semasa. Baik. Itu yang pertama. Maknanya objektif kita berpuasa ataupun Ramadan kita untuk mencapai ketakwaan kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Ramadan ni biasanya kalau sebut Ramadan kita panggil sebagai madrasah Ramadan. Madrasah ni maknanya apa? Sekolah. Ataupun lah ni dia guna bahasa moden lagi. University. Bunyi besar lagi. University. Kalau apa tanya tua-tua lah, kalau kita sebut university. University ni biasanya tempat orang buat gapo biasa di university. Tempat orang ngaji. Betul. Dan biasanya di universiti ni kalau kita ngaji, dan muka tua-tua yang majoriti sini yang masuk universiti belaka, ada banyak subjek ke, ada sesuatu subjek dalam universiti. Ada banyak subjek. Ada perubatan medik, ada engineer, ada accountant, ada business, ada nak jadi tukang masak pun ada. Contohnya depan kita pun universiti OUM. Jadi Ramadan ni dia macam universiti buat diri kita. Mana dia ada fakulti dia. Fakulti medik, fakulti engineer, fakulti masak, fakulti nuke dan sebagainya. Maka Ramadan Allah buat kepada kita ada banyak fakulti. Ada fakulti puasa, ada fakulti sahur, ada fakulti sedekah, ada fakulti qiyamul lail, ada fakulti Quran. Jadi ada banyak fakulti bulan Ramadan. Maka atas kita nak masuk fakulti mana? Jangan tak masuk langsung lah. Kalau kita gitu ya, tengok jauh gitu ya. Tak jadi dah mana Ramadan habis kan gitu. Jadi hebatnya sekolah ataupun universiti hak tu buat kepada kita ni, dia buat sebulan tapi dia tahan untuk 11 bulan. Kalau anda tanya ada ke dak sekolah hak ya sekolah sebulan ya, tapi boleh periksa 11 bulan. Setakat ni tak jumpa lagi. Kira-kira kalau pergi di Finland ni tempat paling molek pendidikan lah katanya. Pun tak ada lagi sekolah sebulan, periksa 11 bulan. Hak ada tempat kita ni ngaji 5 tahun, lepas tu periksa sebulan SPM. Ataupun tika ambil dulu ngaji 6 tahun, kecil pala-pala ngaji dok. Ngaji bit kau buat bit. Lepas tu periksa 3 hari ya periksa UPSR. Maka nak kata manusia punya sekolah lama kita bersedia periksa tu sementara.
Tapi Allah buat sekolah kepada kita, sekolah sebulan, periksa sebelah bulan. Dan sebab tu kalau kita nak ukur kita berjaya ke tak berjaya lalu universiti Ramadan, kita ukur lepas daripada Ramadan. Dia tak boleh ukur Ramadan, ukur sini juga, tak boleh. Sebab kita masuk periksa lah. Kita masuk periksa jawab kertas. Tahu ke tak markah? Mana tahu lagi markah masa tu. Kita tahu markah lepas daripada habis periksa. Maka kalau kita lalu Ramadan tahun ni, kita rasa puasa kita ni macam berkualiti dah, kita kata. Maka ukuran dia lepas daripada Ramadan. Contohnya kalau bulan Ramadan kita puasa, kita boleh kawal mulut kita daripada kecek uduh. Contoh tak? Kalau dulu mudah benda nak nyupa. Contoh tak? Kalau tak puas hati sikit, bahasa dia ni tak. Bahasa bodoh. Contoh tak? Orang mudah nak tubik. Bulan Ramadan kita rasa kita mudah kawal. Tapi nak tahu berjaya ke tak berjaya, lepas daripada Ramadan. Begitu juga kita sedekah. Puasa Ramadan ni nak hari boleh sedekah. Mudah nak waktu pitih daripada big. Ukuran dia lepas daripada Ramadan. Masa Ramadan kita baca Quran, boleh khatam 2 kali sebulan ataupun sekali sebulan insya-Allah. Tapi ukuran dia lepas daripada Ramadan. Adakah kita boleh istiqamah? Maka tu nak tahu berjaya ke tak berjaya universiti Ramadan untuk kita. Maknanya Allah Ta'ala buat molek dah. Maknanya dia hidayah belaka dah ke kita. Ada puasa, ada sahur, ada sedekah, ada Quran, ada tarawih, ada qiyamul lail atas kita saja untuk kita lalu dan untuk kita tengok kesan dia lepas daripada tu. Dan sebagaimana Abang sebut tadi, Ramadan ni kita dengan diri kita, bukan dengan orang lain. Ambo lawan diri ambo, tuan-tuan lawan diri tuan-tuan sendiri. Untuk kita ukur setara mana diri kita. Sebab tu kalau hamba selingan lah, antara sebab apa orang hari ni dia mudah stres ataupun dia mudah tertekan. Kalau kita tengok pada zaman social media hari ni, mudah stres, mudah nak baloh, mudah tak puas hati, mudah deki dan sebagainya. Antara sebab dia banding diri dia dengan orang lain. Situ masalah dia. Contohnya, contoh mudah tak? Tengok social media. Kita post gambar, orang lain post gambar. Kita post video, orang lain pun post video juga. Warna kita post video, sore dah like. Contoh tak? Ataupun 10 orang share. Kawan tu post video, 100 orang like, 50 orang share. Kita kata, oh tak boleh jadi gini ni. Dalam hati lah, hak mula-mula. Lepas tu sehari, esok serupa, lusa serupa, seminggu serupa semua. Lama-lama dia akan jadi stres. Dan tu antara punca stres masyarakat zaman lah ni. Sebab apa? Punca dia kita banding kita dengan orang lain. Situ silap. Sebab apa? Sebab yang pertama sekali kita sebut, kita banding diri kita dengan diri kita. Apa nak banding orang lainnya? Sebab setiap orang ada rezeki masing-masing. Kalau kita orang Islam ngaji akidah benar. Sini ngaji akidah sifat 20. Ngaji juga, masya-Allah. Sifat 20 lagi lah. Dah, malah tekan molek tu. Allah berkuasa, makhluk tidak berkuasa. Mana? Allah memberi bekas, makhluk tiada memberi bekas. Yang itu sifat 20 dia jaga molek tu. Jadi kita tahu bahawa setiap manusia ni ada rezeki masing-masing. Jadi bila Allah bagi like kepada, maknanya Allah Ta'ala buat orang ramai like, mana tu rezeki dia lah. Rezeki kita bukan kat tu. Contohnya gitu. Maknanya tak perlu kita rasa deki, tak puas hati, stres dan sebagainya. Gitu. Sebab tu juga dalam social media lah menolak. Sebab tu juga kadang-kadang dalam social media ni kita kena tengok. Maknanya tempat mana kita perlu tengok, tempat mana hak kita tak perlu tahu pun sebenarnya. Sebab kita tahu dah kalau kita scroll social media, dia akan mengakibatkan penyakit hati, akan mari deki, tak puas hati dan sebagainya. Jadi baik tak payah tengok awal-awal. Kita nak kata tu. Tapi poinnya ialah dalam bulan Ramadan ni kita ukur kita dengan diri kita dan bukannya ukur kita dengan orang lain. Baik, itu untuk ukuran kejayaan kita menghadapi Ramadan ataupun universiti Ramadan. Yang ketiga berkenaan dengan hukum hakam berkenaan dengan bulan puasa. Baik. Biasanya soalan-soalan yang timbul lah dalam bulan puasa. Saya ni ustaz, saya kena cocok 4 kali sehari. Tak, cocok apa? Cocok tu kecil manis lah biasanya cocok. 3 kali sehari, pagi, petang, malam, tengah hari.
boleh ke tak cocok masa kita puasa? Ke kalau cocok batal puasa? Tu antara soalan yang biasa timbul lah dalam bulan Ramadan antaranya. Baik. Jadi aku sebut secara umum lah kepada tuan-tuan semua, dalam bulan Ramadan ni ataupun bila mana kita puasa, ubat-ubat yang kita ambil secara umumnya semuanya tidak membatalkan puasa. Boleh. Ubat-ubat yang kita ambil semuanya tidak membatalkan puasa, kecuali dengan betis itu. kecuali obat yang kita makan. Contohnya kita ni ada obat darah tinggi, cimani, kolesterol. Maka kita makan batal lah puasa. Nak jangan tanya kalau makan boleh ke tak batal puasa? Contohnya batal lah puasa. Tapi tu keperluan tu, kalau tak makan obat nanti kan sakit, kita kata. Memang lagi tu. Tapi kita try je supaya kena dengan masa puasa kita. Maka kalau makan obat batal puasa. Yang kedua, kalau obat hak melibatkan masuk jarum. Contohnya kalau tuan-tuan letih sangat. Sebab kemarin ada mari hospital kemarin, dekat anak kakak buka puasa dah. Sedia nak buka puasa belaka dah. Mari sore pokcik ni letih kata tak check up. Tapi timing dia tu kemah juga lah yang bini tu. Pukul 7 ke apa. Tu kalau duk siap-siap belaka. Tapi tak apalah, dia mana orang sakit. Jadi mana dia mari tu letih, cek masuk air. Bila masuk air tu batal lah puasa dia. Sebab apa? Sebab melibatkan masuk air. Jadi itu yang kedua. Yang pertama sekali makan obat batal puasa. Yang kedua masuk air. Masuk air pun batal puasa juga. Yang ketiga, obat yang membatalkan puasa bila mana kena tidur penuh hari. Daripada pagi sampai buka puasa, tidur belaka. Ni bukan kita tidur, kena tidur. Nah, contohnya COVID ke, ataupun lelah ke, tak boleh nyamuk, ataupun operation. Contohnya operation lah, daripada pagi sampai petang. Operation usus contohnya, pun batal puasa. Batal tu bukan berarti dosa, tapi batal dengan makna kena qada. Sebab tu bukanlah benda hak disengajakan. Jadi tu 3 benda hak membatalkan puasa. Sebab tu selain daripada tu sebenarnya tidak membatalkan puasa. Ambil ubat lelah, cocok injection, apa lagi, obat bawah lidah, itu semua tidak membatalkan puasa. Walaupun sini ni sebenarnya ada banyak perbezaan pandangan, tetapi secara umumnya benda tu kita pegang tidak membatalkan puasa. Kecuali yang aku sebut tadi lah, hak tidur sepanjang hari, masuk air ke salur darah, dan juga makan dan minum. Makan minum tu nyatalah batal puasa. Doktor lepas tu kalau masuk ubat titik mata, masuk ubat titik telinga, batal ke tak batal puasa? Tak batal puasa. Sebab apa tak batal puasa? Sebab dia tidak sampai kepada had jauf ataupun had rongga dalam kepala kita. Maka dia tak batal puasa. Walaupun masuk dalam mata, walaupun masuk dalam telinga. Dan mata tu sendiri tak ada masalah. Sebab dia bukan dikira sebagai rongga hak terbuka. Baik. Jadi itu sikit berkenaan dengan hukum akam. Tak boleh. Sebagaimana saya sebut tadi, masuk air batal. Sebab apa masuk air batal? Sebab masuk air itu dia membekalkan tenaga. Bila membekalkan tenaga, dia kira bagi tenaga seakan-akan makan nasi jugalah. Walaupun tak makan nasi arak, tapi kita tak makan nasi arak, kita masuk air contoh dah. Tapi air itu macam makan nasi arak. Gitu. Maknanya dia membekalkan tenaga, boleh membatalkan puasa. Dan kita sebut batal puasa ni ada 2 kategori. Kalau batal puasa tu disebabkan kita tak sihat sekali-sekala, maka kita qada lah puasa kita. Tapi kalau kita ni sakit, mari jumpa doktor, contohnya jumpa ambo, kita kata pokcik ni memang sakit semua, memang tak ada harap dia sembuh, kita kata. Maka waktu tu tidak diwajibkan puasa, tapi tu boleh untuk bayar fidyah. Secupak nasi sehari yang ditinggalkan puasa. Tu untuk orang yang tak ada harap sembuh lah, kita kata. Secara praktikalnya kanser. Kanser mungkin lagu tu. Kalau tidak kanser tu jarang penyakit lagu tu. Biasanya penyakit ni semuanya ada ubat belaka. Sebab Nabi royak kan, untuk setiap penyakit fi kulli dawa. Untuk setiap penyakit akan ada ubat dia. Baik, jadi tu apa dia. Jadi kalau ada soalan buka jugalah. Kalau ada sebagai soalan atau perbincangan,
hamba buka. Sama ada hukum hakam puasa atau berkenaan Ramadan ataupun berkenaan dengan ubat-ubatan kalau ada. Jadi obat ni kita boleh hejah. Maknanya hak mana hak makan 3 kali sehari, kita boleh hejah makan pagi, petang masa buka puasa dan juga malam sebelum tidur. Maknanya dia bukan mesti tetap kena makan tengah hari contohnya. Dan lain ni pun secara umumnya doktor-doktor pun kita akan terejah lah. Maknanya obat mana hak boleh makan supaya tak canggah dengan masa puasa. Sebab kalau canggah dengan puasa, rugilah, boleh membatalkan puasa. Cuma maknanya mungkin dia kata, tapi saya lah puasa separuh hari dah, tapi kena buka juga. Maka kita yakin, kita bukan tak usah puasa, tak, kita nak puasa memang semangat. Orang mula-mula sekali nak puasa kalau boleh, tapi sebab keadaan kesihatan tidak mengizinkan, bukan dah sengaja kita tak usah puasa, maka kita yakinlah situ Allah bagi pahala kepada kita. Dan membuka kalau ada sebagai soalan dan juga perbincangan kalau ada. Iya ya. Iya ya. Iya. Iya. Darah rendah ni biasanya kita akan jadi letih, pening, tak cekak gitu. Jadi bila kita masuk air tu berarti kita bagi tenaga tu. Ya. Maknanya walaupun kita kata tapi air tu tak bagi tenaga, Allah bagi tenaga. Ayolah. Maknanya kalau kecil hakikat sampai situ belaka. Cuma dari segi ikhtiarnya bila kita masuk air tu kita telah bagi tenaga. Dan hamba sebut ni bukan fatwa hamba lah, tapi fatwa daripada ulama semasa. Maknanya bila kita sebenarnya cerita obat hak melibatkan orang, obat melibatkan orang, dia akan membatalkan puasa. Tapi kalau macam injection biasa, cocok bahu, cocok punggung, cocok paha, atau tidak membatalkan. Sebab dia tidak melibatkan orang. Kalau melibatkan orang, dikira kita masuk benda dalam tubuh yang boleh membekalkan tenaga, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Maka tu boleh membatalkan. Ya. Ya. Kalau obat, ya. Ya, maknanya obat cocok bahu, tetapi maknanya obat tidak melalui orang. Obat cocok ke bahu, tapi obat tu membekalkan tenaga. Contohnya pun batal juga puasa. Sebab apa? Sebab dia balik kepada illah ataupun sebab memberikan tenaga. Jadi bila ada sebab ada hukum. Tak ada sebab tak ada hukum. Dalam sesetengah hukum fiqh gitulah. Baik. Jadi ambil sama sikit lagi, insya-Allah kita berhenti sekejap lagi. Sambil-sambil tu kalau tuan-tuan ada sebarang cetusai ataupun perbincangan soalan yang membuka. Ada banyaklah hadis kalau sebut berkenaan dengan Ramadan ataupun puasa ni, sangat banyak hadis. Antara hadis hak suhu hak jadi polemik semuanya, syaitan diikat pada bulan puasa. Hak ni kalau sebut ni semua orang tahu belaka. Ndak. Budak-budak hak sekolah rendah pun tahu juga. Bila banyak sebut bulan puasa, nampak gapo? Syaitan kena ikat. Nampak gitu. Dalam hadis disebut ada dua lafaz. Sama ada sufidatis syayatin ataupun sulsilatis syayatin. Maknanya digari setan ataupun diikat ataupun ditambak setan. Biasanya ada orang akan tanya, dia kata tapi ustaz, orang curi ada sepotolong. Tak, setengah orang boleh puasa, kau rancak ada orang pergi terawih dia pergi pecah rumah. Tak, setengah orang kata naudzubillah min zalik. Maka ada 3 tafsir ulama. Jadi pagi ni kita beri jelas molek berkenaan dengan hal ini insya-Allah. Kita kata apa setan diikat tetapi masih ada lagi orang buat jahat. Kita kata apa tu? Lagu mana tu? Maka sini ada 3 tafsir ulama. Yang pertama sekali ada ulama kata diikat setan atau sufitatis syayatin atau sulsilatis syayatin itu dia bukan bermaksud secara literal, secara harfiah, tapi dia sekadar dipanggil dalam bahasa Arab majaz isti'arah. Majaz isti'arah. Siapa tahu sini? Ada ustaz dalam ni. Siapa dia masuk majaz isti'arah? Majaz isti'arah ni maknanya kata pinjami.
peribahasa ataupun simpulan bahasa yang berbentuk pinjaman. Maknanya diikat setan tu bukanlah berarti ikat sebab kata-kata ikat unta ataupun ikat kuda, tetapi dimaksudkan dengan ikat di situ ialah kurangnya pengaruh syaitan. Mana kalau sebelum ni setan ni ada 100 puasa dia. 100 puasa kuda sebelum bulan puasa. Bila masuk bulan puasa tinggal 20. Maknanya pengaruh syaitan kepada orang Islam ataupun kepada manusia kurang berbanding bulan-bulan biasa. Mana setan ada, cuma kuasa atau pengaruh dia kurang. Tu tafsir yang pertama. Maknanya dia sebagai pinjaman sahaja. Setan ada, pengaruh dia kurang. Maka tak pelik lah kalau ada orang jahat, sebab setan masih ada. Cuma pengaruh dia kurang. Dan setengah orang ni, sebab kita kata gini lah, kita belajar kereta. Mula-mula tu tak pandai bawa kereta, kita pun belajar kereta. Mula-mula tu tak erti, tak pandai tak guru pada kita bawa kereta. Tapi dah lama kan, kita potong dulu. Tak guru tak kata potong, kita potong dah. Mana kita pandai lagi bawa kereta berbanding tak guru. Maka nak katanya setengah orang tu boleh tidak Ramadan, dia biasa dah buat benda-benda jahat. Jadi bila sampai bulan Ramadan, dia telah terbiasa dengan benda tu. Walaupun tak ada setan pun, walaupun pengaruh setan kurang, tapi dia buat juga. Sebab apa? Sebab dia telah terbiasa sebelum Ramadan lagi. Itu tafsir yang pertama. Maknanya kata pinjaman. Tafsiran yang kedua, yang maksud diikat setan tu ialah diikatnya maradatis syayatin. Makna maradatis syayatin, ketua-ketua setan ataupun tok ngulu. Nak kena ikat tu tok ngulu. Hak anak buah ada lagi. Jadi kita kata hak anak buah ada tu boleh lagi goda manusia untuk buat kejahatan. Jadi maknanya hak diikat hanyalah ketua-ketua ataupun pemuka-pemuka syaitan. Itu yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga yang mengambil makna literal daripada hadis ni. Maknanya setan tu betul-betul kena ikat. Bila setan betul-betul kena ikat, apa buat jahat lagi? Sebab manusia ni adanya hawa nafsu. Jadi maknanya walaupun setan kena ikat, tapi ada hawa nafsu. Hawa nafsu itulah yang mendorong manusia kepada kejahatan. Jadi jelas tu. Jadi mana tak timbullah persoalan tu. Ada 3 tafsir ulama. Mana ada hak kata pinjaman sahaja. Yang kedua ada hak kata ketua-ketua setan yang kena ikat. Yang ketiga hak setan betul-betul dah kena ikat, tapi manusia ni ada hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itulah yang menyuruh kepada kejahatan. Ada setengah orang royak setan juga tu, setan manusia. Dia berkahwin lah dia. Kata tak kena ikat tu setan jin, setan manusia tak kena ikat. Dia bilang gitu. Itu sebagai kata kiasan lah. Tapi tafsir ulamanya hak 3 hak Amos sebut tadi. Jadi itu yang pertama, hadis hak biasa kita dengar bulan Ramadan. Yang kedua bagi hamba hak menarik. Hak menarik berkenaan dengan puasa ni, sebab dalam kehidupan seharian kita, bila mana kita buat ibadat, kebanyakan ibadatnya orang nampak. Contohnya kita semaya, orang nampak kita semaya. Ataupun kita duduk dalam majlis ilmu ni, ada orang nampak duduk dalam majlis ilmu. Maksudnya bila kita duduk ibadat dalam keadaan orang nampak ibadat kita, maka benda tu terdedah kepada penyakit hati. Mungkin adanya takabur, riya, ujub dan sebagainya. Tapi kalau kita puasa, orang tak nampak ke orang tak nampak kalau kita puasa? Orang tak nampak kita puasa. Contohnya puasa sunat lah, Ramadan ni semua kena puasa belaka. Kalau puasa sunat contohnya, orang tak nampak kita puasa. Jadi puasa ni dia menggambarkan keikhlasan di antara hamba dengan Tuhannya. Sebagaimana kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, dia kata al-ikhlas huwa sirru bainal asrar baina abdi wa rabbih. Maknanya ikhlas ni merupakan rahsia di antara hamba dengan Tuhan. Maksudnya bila mana kita puasa, dia ialah keikhlasan kita antara kita dengan Allah. Sebab tu hak nak kata ni Nabi sebut dalam hadis di mana Allah Taala kata as-sawmu li wa ana ajzi bih. Maknanya puasa ni untuk aku dan akulah yang akan balas pahala puasa. Nak kata specialnya puasa ni. Kalau benda lain ada dah pahala daripada 10 kali ganda sampai 700 kali lipat. Tapi puasa khas antara kita dengan Allah. Kau tinggi kualiti puasa kita, kau besarlah pahala Allah Taala balas kepada kita.
Sebab tu antara benda untuk kita muhasabah puasa ni, dia bukan sekadar makan dan minum. Biasanya kalau kita jawab soalan puasa, apa dia maksud puasa? Menahan makan, menahan dahaga, menahan diri daripada berjima. Gitulah bahasa mudahnya definisi puasa. Tapi sebenarnya puasa kita lebih daripada tu. Iaitu puasa ni juga menahan apa lagi? Menahan mata, menahan telinga, menahan lidah, menahan tangan, menahan kaki. Jadi kalau kita boleh tahan benda-benda tu tadi, sebagaimana kita tahan makan, minum, jimat, maka besarlah pahala kita. Sebenarnya situ kualiti puasa kita. Kalau kita kata kita ni tak makan, semua orang tak makan, hatta orang Kristian pada puasa dia tak makan juga. Tapi lebih kita daripada hak biasa tu bila kita boleh tahan lidah kita. Kita tengok ada contoh buat kereta molek ni, buruk orang mari datang depan dok ataupun berhenti tengah jalan, contoh dak habis ni dalam hati ni berapi nak marah dan sebagainya, tapi kita tahan. Sebab apa kita tahan? Sebab puasa contohnya. Ataupun tengok dalam grup social media, nampak kena ada berita tu tijak anginnya kita. Berita ni nak sebar, nak tekan mana, nak share mana berita ni. Tapi kita tahan tanya kita. Sebab apa kita tahan? Sebab kita tahu berita itu tidak sahih. Contohnya. Ataupun kita tengok orang tengah membawang, bawang. Ngopak lah maknanya tak. Orang dia ni panggil membawang. Kita pergi dekat, kita tanya, baca bismillah dia kata. Contohnya tak. Maknanya kita tahan diri kita daripada turut sekali membawang. Maka kalau kita keluar benda-benda lagu tu, besar pahala kita. Maka situlah kualiti puasa kita. Kalau makan, semua orang pun tak makan belakang. Kalau makan kat pergi balik Islam lah jawab dia tak. Maknanya semua orang tahan belakang. Tapi kalau kita boleh tahan anggota hak lain, situlah letaknya kehebatan dan juga nilai Ramadan dan juga puasa kita. Dan mungkin hak terakhir yang nak sebut sini, sebagaimana hak Nabi sebut, untuk orang hak puasa ni dia ada farhatan. Maknanya dua kegembiraan. Kita puasa ni sebenarnya kita syukur. Dia kata syukur warna ustaz lapar je, lah ni pun seracuk perut dah. Contoh dah bagi orang jadi makan. Tapi sedar tak sedar, Nabi janji kepada kita dua kegembiraan yang memang logik kalau kita fikir dua kegembiraan ni kalau kita puasa. Yang pertama, farhah inda iftarihi. Maknanya kita gembira bila mana kita buka puasa. Batu ada yang kata kalau bulan lain ngorik tunggu kita dah. Ngorik tunggu kita. Mana tu email cari mana jemaah tak ada lagi ni. Ada tu email tu bila tu siuk. Dia kata sini dak lah ke tempat lain. Mana jemaah lain? Maknanya tunggu ngorik tunggu kita. Tapi bulan Ramadan ni kita tunggu ngorik. Ndak. Maknanya apa? Sebab nak makan lah. Sebab nak makan. Jadi syukurlah manusia, syukurlah kita bila mana kita buka puasa. Ada ayat golek air tiga jenis air ada airnya dari zaman Covid kena ada airnya nak hari ada patah air tebu tu memang favourite kita dah, tapi tak cukup dua ni tambah pula air cendol, 3 cendol tebunya, tapi ngelah buka dengan air suai pakai habisnya gitu. Tanya gitulah kalau kita beli tu kena habis insya-Allah. Baik, jadi suka bila mana kita buka puasa. Itu yang pertama, sukanya orang puasa. Yang kedua, farhah inda liqa'i rabbih. Farhah inda liqa'i rabbih. Maknanya sukanya orang puasa ni bila dia jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dah tu dah besarnya. Hamba bila mendengar tu naik bulu roma rasa. Maknanya kita puasa ni suka hak sebenar kita bila kita jumpa dengan Allah, kita bawa pahala puasa kita. Hamba kata rasa Allahu akbar. Rupanya niat aku puasa selama ni. Dan situlah letaknya kebahagiaan hak sebenar. Dan itulah kita nak perginya sebenarnya. Cuma lah ni ujian lagi. Sebab apa? Sebab kita masih hidup di dunia. Baik. Jadi kira sekadar tu perkongsian dan juga celoteh hamba pada pagi ni. Sebagai kesimpulan pada pagi ni, hamba sebut beberapa perkara kepada tuan-tuan. Jadi kalau ada perbincangan atau soalan, hamba buka insya-Allah. Yang pertama sekali, Ramadan tujuan dia mencapai ketakwaan. Apa makna ketakwaan? Menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum ni. Jangan banding dengan orang lain, banding dengan diri kita sendiri. Yang kedua, Ramadan ni universiti. Universiti dia ada fakulti. Fakulti sahur, fakulti buka, fakulti puasa, fakulti sedekah, Quran dan sebagainya. Maknanya semua tu untuk kita ambil belakang. Yang ketiga, hukum hakam berkenaan dengan puasa. Aku tersebut tadi, obat, makan, minum, bagi tenaga dan sebagainya.
Dan yang keempat, makna syaitan diikat pada bulan Ramadan. Yang kelima, berkenaan dengan kegembiraan kita bila mana kita buka puasa dan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi hamba buka kalau ada sebagai persoalan ataupun perbincangan. Kita duduk biasa boleh hanggarik. Biasa kalau boleh hanggarik lepas gitu minum air biasa. Habis pagi ni tak boleh minum air ni puasa insya-Allah. Jadi ada sebagai soalan atau perbincangan. Ya. Waalaikumsalam. Baik. Ada ditanya adakah tidur dapat pahala. Setakat hamba tahu tidak ada hadis yang khusus yang mengatakan tidur tu ibadah ataupun tidur waktu bulan Ramadan ni dapat pahala secara khusus. Maknanya secara khususnya tak ada setakat hamba tahu. Cuma kita boleh ambil secara umum. Maknanya kita tidur tu untuk berehat. Apa berehat tu? Supaya kita bertenaga tarawih, bertenaga untuk qiyamul lail, bertenaga untuk baca Quran, tadarus dan juga tafsir, belajar tafsir Quran contohnya. Maknanya kita berehat untuk beribadat. Antara satu boleh pahala. Tapi kalau kita kata berehat ni semetang, kalau berehat pukul 8 sampai pukul 12.50, tu tak jadi berehat dah. Jadi berehat lah, tidak berehat. Jadi kalau kita berehat sementara-sementara tu, insya-Allah boleh pahala di atas keumuman untuk beribadat. Tapi kalau tidur secara khusus, wallahu alam, setakat hamba tahu tak ada yang kata tidur tu ada fadilat ataupun khusus dapat pahala. Tidur tidak salah, cuma terkawal. Maknanya tidur lah, bukan nidu tu kata. Tidur saja. Wallahu alam. Tak ada kamu kira. Jadi insya-Allah kalau tak ada, pesan yang untuk kita semua, mudah-mudahan kita menjalani Ramadan kali ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya insya-Allah. Kita juga pesan daripada penaja, sama-sama kita jaga kesihatan kita. Dengan cara kalau hari tamu sebut semua sebelum puasa itu, cara makanan yang baik ialah kita buka makanan berat. Sahur makan berat, tapi lepas morih tak makan pun tak apa. Kalau makan pun rengeh-rengeh je. Buah, sayur, kacang lagu tu ya. Jangan behel second round. Ataupun colek pula. Colek ada masalah. Ini kan marah pula juga colek. Tapi mana colek orang rengeh-rengeh lah. Jangan ayah golek pula. Waktu puasa tu nasi Arab. Lepas morih ayah golek. Bahaya tu. Itu risiko tinggi untuk pergi hospital. Jadi kita kawal makanan kita, insya-Allah kita jadi orang yang lebih sihat lepas daripada Ramadan. Segala kebaikan daripada Allah, segala keburukan musnahkan dirimu sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.